Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi. Dalam Awani Pagi pada jam ini kita nak mengupas satu isu yang amat menarik sekali, isu kesihatan. Di mana kalau kita lihat kanser merupakan pembunuh kedua terbesar selepas penyakit kardiovaskular dan kes kanser semakin meningkat saban tahun dan peningkatan itu dikaitkan dengan pelbagai faktor termasuk disebabkan oleh perubahan gaya hidup. Dan di Malaysia, 60% pesakit kanser didiagnosis pada tahap 3 dan 4. Dan kanser tahap 4 biasanya amat sukar diubati dan lazimnya membawa maut. Dan selain kanser payudara dan juga kanser usus, sebenarnya beberapa jenis kanser lain turut membawa risiko termasuk kanser lidah. Dan kanser lidah ini sering terjadi kepada golongan tertentu iaitu perokok. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai kanser lidah ini, kita terus bersama dengan Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Selamat pagi, Doktor. Berjumpa lagi kita. Selamat pagi. Terima kasih. Berjumpa lagi kita. Gigi. Ya. Kita nak bercakap pula berkenaan dengan kanser lidah. Yang mana apakah mungkin simptom seseorang itu menghidapi kanser lidah ini, Doktor? Okey, kanser lidah ni adalah satu ketumbuhan yang berada dalam mulut kita dan selain daripada kanser lidah, kanser juga boleh berada di bahagian lain dalam mulut tu, contohnya di bibir, di permukaan pipi dalam mulut, ya, di bahagian belakang mulut seperti pharynx. Ini antara gambar dalam yang visual ni ditunjuk kanser pada gusi pun digolongkan dalam kanser yang berdekatan dengan lidah. Akan tetapi yang kita akan bicara hari ini adalah kanser lidah. Selalunya kanser lidah ni pesakit tersebut akan datang dengan komplain di mana dia mempunyai ulcer dan ulcer yang ada pada dia tu tak baik-baik. Selalunya kita selalu dapat ulcer. Tapi ulcer yang normal adalah selalunya dia pulih dalam 2 minggu. Tetapi jika ada kanser ataupun ulcer tersebut merupakan kanser lidah, ulcer tersebut tidak baik, nombor satu. Ulcer tersebut makin besar dan boleh berdarah melalui mulut. Selain pada itu, pesakit juga boleh datang dengan masalah menelan, masalah sakit apabila makan dan juga terdapat ketulan atau benjolan di leher contohnya. So itu adalah antara simptom-simptom yang boleh terjadi ataupun terdapat pada pesakit kanser lidah. Doktor, bercakap mengenai tadi simptom, kita dah tahu sedikitlah simptom bagi mereka yang mempunyai ulcer yang tidak sembuh dan sebagainya. Mungkin mereka perlu membuat saringan ataupun cek pada doktor dan sebagainya lah. Cuma kita nak tahu juga punca-puncanya apa yang boleh membawa kepada kanser lidah, Doktor? Baik, antara punca-punca yang boleh menyebabkan kanser lidah ni selalunya kita cakap sebagai the 5S. Smoker, spirit, ya, sirih, sharp teeth, ya. So antara puncanya adalah satu merokok lah, smoking tu. So merokok ni boleh, seperti yang kita tahu, mempunyai banyak carcinogens ataupun bahan-bahan yang terkandung dalam rokok tu boleh membawa kepada ketumbuhan kanser. Jadi perokok lebih sering dapat kanser lidah ini berbanding dengan golongan yang tidak merokok. Satu. Nombor dua, spirit ataupun alkohol. Alkohol dengan kandungan yang ada terkandung dalam alkohol tersebut boleh menyebabkan sel di dalam lidah itu mutasi untuk menjadi kanser. Jika seseorang itu merokok dan merupakan pengguna ataupun peminum arak, risikonya akan lebih tinggi. Yang ketiga, sirih ataupun dulu orang lama-lama selalu makan sirih. Sirih tersebut pun ada karsinogen dan boleh menyebabkan menjadi punca kepada kanser lidah ini. Selain pada itu, gigi yang tajam ataupun gigi yang selalu menghiris lidah. Selalu kita mempunyai permukaan gigi yang tak rata, ataupun ada orang yang pakai dentures. Dentures tu ada permukaan yang tajam, selalu menyebabkan luka kepada lidah yang berulang-ulang. Jadi apabila trauma pada lidah ini berulang-ulang pun boleh menjadi punca kepada kanser lidah ini.
Tapi adakah kanser ini sejenis yang jarang berlaku atau bagaimana je doktor? Bagaimana sebenarnya ciri-ciri perbezaan di antara ulcer biasa dan juga ulcer yang berbahaya ni? Baik, sebenarnya kanser lidah ini merupakan kanser yang selalu juga kami jumpa, dan akan tetapi selalunya pesakit tersebut datang agak lewat kerana mereka beranggapan ulcer yang berada dalam lidah ini merupakan ulcer yang biasa yang kita dapat, seperti apabila kita stres, apabila lidah tu kering dan kurang minum air kan. Tapi ulcer yang merupakan kanser ni dia lebih agresif. Contohnya macam saya sebut tadi, dia tak ada surut pun dalam 2 minggu tu makin besar ulcer ni, ataupun ada pula berdarah pada ulcer ni. Selain pada tu, ada juga simptom-simptom lain macam tiba-tiba dah lah ada ulcer, ada benjolan pula pada leher. Jadi inilah antara perbezaan antara ulcer yang normal ataupun ulcer yang kita selalu dapat, atau kita panggil aphthous ulcer, ataupun ulcer disebabkan oleh kanser lidah ini. Dengan perubahan gaya hidup masa kini, dengan kegiatan merokok contohnya kan, kita boleh melihat peningkatan kes-kes kanser lidah ini. Ya, doktor, selain daripada merokok, mungkin ada faktor-faktor lain yang boleh menyumbang atau menjadi faktor kepada boleh membuatkan seorang itu mendapat kanser lidah ni, doktor? Betul, mesti seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaan alkohol yang berlebihan ataupun trauma pada lidah tersebut yang menyebabkan luka berulang kali pada lidah juga boleh menjadi penyebab kanser ini. Selain pada itu juga jangkitan kuman atau sesetengah virus yang ada di dalam mulut juga boleh menjadi pemangkin kepada pertumbuhan kanser ini. Macam mana kita boleh dapat virus ni? Contohnya kegiatan seksual menggunakan mulut contohnya, ataupun hygiene mulut yang tidak bersih juga boleh menjadi penyebab pada kanser ini. Dan juga doktor, kalau kita lihat kebanyakan mereka yang doktor jumpa yang menghadapi kanser lidah ni biasanya golongan yang berusia bagaimana? Baik, selalunya kita akan jumpa dengan golongan yang 30, umurnya 30 tahun ke atas lah. Tetapi lebih kerap kita jumpa kepada golongan yang lebih tua, contohnya umurnya 50 ke atas. Tetapi seawal 30-an pun kita selalu jumpa kes kanser lidah ini. Selalu juga kanser lidah ini boleh terjadi tanpa apa-apa sebab yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi kes-kes begini jarang, tetapi boleh berlaku. Tak semestinya kena ada merokok, arak dan sebagainya yang saya sebut tadi. Doktor, kita tahu kalau kanser-kanser yang lain ni mungkin dari segi berat badan mereka akan berkurangan secara mendadak, dan juga mungkin dari segi mereka ni tidak bertenaga ataupun dalam keadaan lemah dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kanser lidah ni? Sekiranya seorang itu mendapat kanser lidah, dan adakah badan mereka juga dalam keadaan yang lemah dan sebagainya, ataupun hanya kepada sakit di bahagian dalam mulut saja, atau bagaimana, doktor? Baik, dia soalan yang bagus tu, dia bergantung pada tahap kanser tersebutlah. Mungkin semasa kanser tu masih awal, simptom tersebut belum lagi berat ataupun belum lagi kuat. Jadi kemungkinan nak ada lemah badan, kurang selera kurang berat badan tu jarang. Akan tetapi apabila stage kanser itu semakin maju, contohnya apabila kanser tersebut telah menyebabkan lidah tak boleh bergerak, jadi pesakit tu susah nak makan, nombor satu. Akan kurang berat badan. Nombor dua, sakit. Jadi bila kita sakit nak mengunyah, menelan ni, menyebabkan kita tak ada selera makan. Deri rasa pun akan kurang sebab ada ketumbuhan kat situ. Jadi dia akan kurangkan lagi kita untuk makan. Selain pada itu, sel-sel kanser ni juga menyebabkan seseorang itu akan kurang berat badan disebabkan dia ambil nutrien-nutrien yang kita makan ni, pasal dia membesar dan sel dia lebih agresif. Jadi banyak nutrien dalam badan kita diambil oleh sel-sel kanser ni, jadi seseorang itu akan kurang berat badan. Selain pada itu, apabila kanser lidah ni akan pergi kepada leher cepat. Walaupun kita periksa pesakit tersebut tak ada
ketulan pada leher, dalam 21% pesakit kanser lidah, sebelum kita jumpa benjeluan pada leher, sudah ada kanser sel di leher tersebut. Jadi apabila kanser sel ini setelah pergi ke leher, tahapnya lebih tinggi, kesan kurang berat badan, kurang selera makan, seseorang tu boleh jadi lebih kurus, akan jadi lebih prominent ataupun lebih kita nampak. Selain daripada itu, ulcer di dalam lidah ni dia boleh berdarah. Jadi pendarahan yang lama, pendarahan yang berulang-ulang juga boleh menyebabkan seseorang itu hilang berat badan dan berasa lemah. Ya. Ya. Dan doktor, apa mungkin kaedah-kaedah diagnosis dan juga rawatan untuk kanser lidah ini? Baik, pertama sekali apabila seseorang pesakit itu datang, kita kena pastikan dan kita kena dapatkan diagnosis mengapa ulcer yang ada di dalam lidah tersebut tidak baik, ataupun apakah diagnosis ulcer tersebut. Adakah ulcer itu ulcer biasa, ulcer disebabkan oleh jangkitan kuman biasa ataupun kanser lidah. Jadi pertama sekali kita lihat karakter ulcer tersebut, saiz ulcer tersebut, lokasi ulcer tersebut dan apa yang ulcer tersebut menyebabkan. Contohnya kalau kanser lidah ni sampai kadang-kadang tu lidah tu tak boleh bergerak, kan? Lidah bila orang tu jelir pun dia tak boleh jelir lidah. Dan ulcer tersebut ada pendarahan ataupun permukaan yang berdarah contohnya. Yang ketiga, jika ulcer tersebut ada di sebelah gigi yang tajam yang selalu menyebabkan lidah tersebut terluka. Jadi first kali kita tengok karakter ulcer tersebut. Setelah kita kenal pasti karakter ini, kita haruslah melakukan biopsi. Setelah kita tengok lepas 2 minggu, kita dah bagi antibiotik, kita dah bagi ubat kumur, ubat bonjela ataupun gel untuk baikkan ulcer, tapi tak baik juga, kita kena establish the diagnosis ataupun dapatkan diagnosis. Kenapa ulcer ni tak baik dengan mengambil biopsi. Dan sementara kita ambil biopsi tersebut, ada juga kita boleh buat scan ataupun diagnosis melalui radiologi untuk tengok jika ulcer tersebut telah pergi ke bahagian lain. Adakah ulcer tersebut telah pergi ke bahagian otot di bawah lidah, ataupun dia telah pergi kepada permukaan pipi di dalam mulut, dia telah pergi kepada bahagian bibir dan sebagainya. Scan ataupun radiologi imaging ni juga boleh mengenal pasti sama ada kanser tersebut telah pergi ke bahagian leher. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak kanser lidah ni dia boleh pergi ke leher dengan cepat. Jadi selain daripada biopsi, untuk menentukan tahap kanser tersebut, imaging ataupun radiologi dengan MRI dan CT scan akan membantu kita untuk mendapat tahu tahap kanser tersebut. Jadi ini antara metod ataupun kaedah yang kita gunakan untuk mendapat diagnosis kanser lidah ini. Okey, itu mungkin diagnosis, tapi mungkin rawatan kita akan ulas selepas kita berhenti berehat ini. Ya. Tapi doktor, juga sebelum tu saya nak tanya, doktor ada bercakap mengenai kanser ni dia boleh merebak ke bahagian leher dan sebagainya. Adakah kanser ni juga boleh merebak ke organ-organ lain ataupun bagaimana doktor? Memang boleh. Bila dia boleh merebak kepada bahagian leher kita, dia juga boleh merebak kepada bahagian lain dalam badan. Kanser ni boleh merebak melalui pelbagai cara, sama ada dia direct spread ataupun dia secara terus kepada struktur bersebelahan, melalui saluran darah atau vascular spread, melalui saluran limfa atau lymphatic spread. Ini adalah antara kaedah-kaedah kanser ini boleh merebak, dan apabila dia boleh merebak pada leher, sudah tentu dia boleh merebak pada organ-organ lain dalam badan seperti paru-paru, buah pinggang dan sebagainya. Tapi ia tidak boleh menjangkiti orang lain ataupun bagaimana? Baik, jarang kanser ini boleh menjangkiti orang lain kecuali jika disebabkan oleh sesetengah virus yang saya sebutkan tadi, boleh menjangkiti orang lain. Akan tetapi kanser lidah ini dia mempunyai genetic relation. Jadi jika ahli keluarga tersebut mempunyai sejarah sakit ataupun kanser lidah ini, ahli keluarga pesakit tersebut mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk mendapat penyakit ini juga.
Baik, kita banyak lagi nak bercakap dengan Dr. Ahmad Kushairi berkenaan dengan kanser lidah ini, tapi kita akan sambung semula selepas kita kembali dari rehat ini. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu! Sekarang belia boleh jimat masa dan kos, serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat sehingga 50%. Jom Unify Business. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh menghubungkan Siti dengan lebih ramai pelanggan? Jom Unify Business. Dengan penyelesaian yang sesuai, sekarang belia boleh berhubung dengan pelanggan pada bila-bila masa di mana jua menerusi panggilan video dan semua informasi ada di hujung jari. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat 50%. Tertakluk pada terma dan syarat. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercakap mengenai isu kesihatan iaitu kanser lidah. Apa perkara yang perlu kita tahu? Kita sejak tadi bersama dengan Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Centre. Baik, doktor, tadi doktor ada jelaskan bagaimana kita nak diagnose kanser lidah ni, yang mana kita start dengan biopsi, kemudian imbasan CT scan dan juga MRI. Tapi kemudian rawatan untuk kanser lidah ini bagaimana? Baik, Gigi, kaedah rawatan untuk kanser lidah ini bergantung pada tahap kanser tersebut. Selalunya secara prinsip kanser lidah ini berkesan jika dirawat dengan kaedah pembedahan. Terdapat juga kanser-kanser lain yang berada dalam kepala dan leher ini di mana dia lebih responsif kepada rawatan radioterapi atau kemoterapi contohnya. Tetapi yang spesifik kepada kanser lidah ini dia lebih berkesan jika dirawat dengan kaedah surgery ataupun pembedahan. Lagi awal kanser tersebut boleh ditahu ataupun diketahui, lebih awal kanser tersebut dirawat, lebih berkesan kaedah rawatan pembedahan ini. Jadi selalunya apabila terdapat kanser di lidah, dia bergantung pada tahap. Jika tahap 1 ataupun kanser tersebut masih lagi kecil, contohnya dalam 1.5 cm yang boleh dibedah dengan kaedah biasa, pembedahan selalunya merupakan kaedah pilihan lah. Jadi kaedah pembedahan tersebut juga boleh hanya melalui mulut dan selalunya tidak ada parut di bahagian mulut inilah. Akan tetapi selain membuang kanser pada bahagian lidah tersebut, kita juga harus membuang kelenjar pada leher. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi dekat leher tu ada parut sebab kita buang kelenjar di bahagian leher tersebut. Sebab seperti yang saya sebut tadi, jika ada kanser lidah, dalam 21% pesakit ni telah ada sel kanser yang pergi ke bahagian leher tanpa kita dapat detect sebelum merawatnya. Jadi selalunya pembedahan yang kita akan buat adalah buang kanser tersebut di bahagian lidah dan juga buang di bahagian leher. Pembedahan untuk buang kanser lidah ini ada banyak. Dia bergantung pada tahap dan saiz kanser tersebut. Contohnya, jika saya sebut tadi kanser awal 1 atau 2 cm, mungkin dia tidak menjejaskan pergerakan lidah, fungsi lidah, nak makan, nak cakap, nak menelan, semua okey. Akan tetapi apabila kanser tersebut besar contohnya, lidah tersebut tidak berfungsi lagi, tak boleh nak menelan, tak boleh nak bergerak ya. Dan dia sudah pergi kepada saraf. Sebab tu dalam lidah tu ada saraf, dan apabila kanser telah pergi pada saraf, dia menyebabkan lidah tu tak berfungsi lagi. Dalam keadaan ni banyak bahagian lidah yang harus dibuang dan lidah tersebut haruslah diganti dengan lidah baru. Selalunya kita ambil bahagian tangan, kulit di bahagian tangan ataupun otot dan kulit di bahagian kaki untuk sambung kepada salur darah untuk menjadikan lidah baru. Kerana kebanyakan lidah lama yang mempunyai kanser ni harus dibuang. Apabila kita melakukan pembedahan kanser seperti ini, kita haruslah mempunyai matlamat untuk buang sebanyak mana
sel kanser tersebut tanpa meninggalkan satu sel pun. Jadi sudah tentu kalau kanser tersebut besar dan menyebabkan bahagian lidah yang banyak terjejas, mungkin kita kena buang subtotal ataupun sebahagian besar daripada lidah. Jadi bahagian yang hilang tu harus diganti dengan tisu lain untuk sekurang-kurangnya memberi fungsi yang memuaskan untuk menelan, bercakap dan sebagainya. Lidah gantian atau lidah baru ni, dia takkan sama dengan lidah original. Deri rasanya mungkin kurang, pertuturan atau percakapan mungkin tak sejelas lidah yang original yang Tuhan dah cipta dengan sempurna, akan tetapi dia memuaskan untuk membolehkan fungsi tersebut berjalan. Jadi jika kanser tersebut besar dan menyebabkan sebahagian besar daripada lidah terjejas, harus diganti dengan lidah baru daripada bahagian lain. Selain daripada bahagian primary lidah ini, bahagian leher, kelenjar juga harus dibuang. Jika stage ataupun tahap kanser tersebut maju seperti stage 3, stage 4, kaedah rawatannya adalah pembedahan dan radioterapi atau kemoterapi. Jadi it has to be combined. Untuk tahap yang maju, bukan pembedahan sahaja, dia haruslah membuat radioterapi selepas pembedahan tersebut. Jadi ini adalah antara kaedah-kaedah rawatan untuk kanser lidah ni. Jadi doktor, kalau kita lihat, kita dah ada kaedah rawatan dan juga mungkin saringan bagi mereka yang telah membuat saringan awal, mungkin dari segi possibility ataupun kebarangkalian untuk sembuh itu mungkin boleh kita ceritakanlah. Dan kalau kita nak cakap mengenai kalau dah stage 3 ke 4 ni, adakah ia boleh sembuh ataupun bagaimana? Boleh pulih ataupun bagaimana? Atau selepas pembedahan itu, adakah boleh penyakit itu datang semula atau ia boleh sebenarnya pulih juga? Baik, untuk stage yang tinggi seperti stage 3 atau stage 4, dia bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya adalah umur pesakit tersebut, general condition of the patient, sama ada pesakit tersebut sihat dari segi organ lain dan sebagainya, juga memainkan faktor untuk pemulihan kanser ini, nombor satu. Nombor dua, dia bergantung kepada type of tumor. Because maksudnya jenis kanser tersebut, adakah dia kanser squamous ataupun kanser minor salivary gland. Jadi different type of tumor ataupun jenis kanser yang berbeza histologinya, prognosisnya berbeza. Bukan cerita tahap, kita cerita jenis. Jadi antara kanser yang agresif, contohnya kanser squamous, jadi prognosisnya kurang berbanding dengan kanser seperti minor salivary gland ataupun kanser kelenjar air liur. Jadi jenis kanser tersebut juga memainkan peranan. Selain pada itu, tahap kanser. Jika kanser itu telah merebak pada organ lain, kemungkinan pembedahan bukanlah solusinya. Kerana kita tak boleh membuang sel kanser di dalam organ lain. Seperti saya sebutkan tadi, aim kalau kita mahu membedah pesakit dengan kanser ni, kita nak buang semua sel yang boleh. Kalau kita ada nak tinggal sikit, maksudnya pembedahan bukanlah pilihan kita untuk merawat penyakit tersebut pada tahap itu. Sebab tu lagi awal kita dapat tahu kanser ni lagi baik prognosisnya. Jadi apabila kanser telah merebak kepada organ lain, mungkin kemoterapi ataupun hanya palliatif terapi yang available ataupun yang ada. Akan tetapi kalau dia merebak kepada bahagian leher yang boleh dibuang bersama lidah, insyaAllah prognosisnya dengan type of cancer yang kurang agresif, prognosisnya boleh dikatakan tinggi, lebih kurang dalam 70% dalam masa 5 tahun untuk kanser itu tak berulang. Dan doktor, daripada gambar-gambar yang doktor sediakan kepada kami ni, ada juga saya lihat tisu kanser itu berada di gusi, dan adakah pembedahan itu akan boleh menyebabkan pesakit kehilangan mungkin giginya ke, atau bagaimana doktor, boleh jelaskan? Baik, seperti saya sebutkan pada awal tadi, apabila kita cerita tentang kanser dalam mulut ni, dia bukan hanya melibatkan lidah, dia juga boleh melibatkan bahagian gusi, bahagian pipi di dalam mulut, bahagian tonsil contohnya, ataupun bahagian lelangit. Semua bahagian ni boleh dapat kanser. Jika seorang itu mempunyai kanser di bahagian gigi, sudah tentulah
kita harus membuang gigi yang terjejas dan juga bahagian tulang gusi yang terjejas tersebut. Dan tulang gusi yang terjejas tersebut haruslah ditampal dengan tulang prostesis baru ataupun tulang yang diambil daripada bahagian badan pesakit tersebut. Jadi dia bergantung pada lokasi kanser tersebut. Saya juga harus terangkan untuk pembedahan kanser di dalam kepala dan leher ini, dia sudah tentu dia bergantung pada tahap, akan tetapi dia bukannya satu pembedahan yang simple ataupun minor. Dia melibatkan banyak perkara yang harus diambil kira. Sebagai contoh, apabila kita mahu membuang lidah pesakit, ya, kita harus menilai bagaimana pesakit itu harus makan selepas pembedahan, ataupun kita harus fikir bagaimana pesakit tersebut hendak bernafas selepas pembedahan tersebut. Jadi selalunya pembedahan kanser lidah ini melibatkan pasukan yang banyak. Okey, contohnya dari segi pakar bedah untuk buang kanser tersebut, dan pakar bedah plastik untuk menampal ataupun mengambil lidah baru untuk buat tu. Jadi plastik surgeon pun terlibat. Selain pada tu, untuk makan, kita selalunya akan buat pack tube untuk bagi susu kepada pasien. Ada tube pergi ke perut, supaya lepas pembedahan tu dia boleh dapat susu, sebab dia tak boleh makan lagi lepas tu. Dan juga kita letak tube di bahagian leher untuk pernafasan. Kadang-kadang lepas kita buat lidah baru boleh bengkak, pasien tak boleh nafas. Jadi pembedahan itu sangat kompleks dan melibatkan banyak pasukan. Okey. Baik, doktor, sebenarnya menarik sekali perbincangan dan perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorinolaryngologi UPSC, berkongsi dan membuka mata kita berkenaan dengan penyakit kanser lidah. Baik, kita ke segmen seterusnya, JUSME, di mana ketika sebelum ramai kita meninggalkan anda semua, kita nak berkongsi berkenaan dengan peniaga, yang mana ketika ramai peniaga ketika ini kita lihat terkesan akibat PKP yang lepas, tidak dapat dinafikan sektor jualan makanan masih mampu bertahan dan mendapat permintaannya. Dan malah permintaan jualan makanan sentiasa meningkat, terutama yang menawarkan perkhidmatan penghantaran terus ke rumah pelanggan. Jadi kita tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Itu juga antara situasi yang dilalui peniaga Nur Dalila Farhana Yusof dan suaminya Muhammad Khairul Amir Awang Mat Narani selepas hidangan pisang cheese atau lebih dikenali pisang kejuk mendapat sambutan luar dari kebiasaannya. Meskipun sepanjang tempoh PKP itu mereka hanya beroperasi dari rumah, namun menu kudapan itu sentiasa menjadi buruan baik pelanggan tetap maupun yang baru untuk merasainya. Memang masa yang first kali yang masa PKP pertama tu saya tahu yang kita kena tutup kedai tu kan, saya memang down juga sebab saya masa tu saya fikir macam saya memang income 100% memang dekat bisnes ni. Jadi bila tiba-tiba kena tutup kedai tu memang kita risau jugalah kan, sebab kita ada komitmen yang perlu kita bayar. Tapi tak dijangka rupanya masa PKP tu memang sale saya lagi tinggi daripada hari biasa. Macam contohlah kalau macam biasa tak sampai 100 kotak kan, tapi masa PKP tu lebih daripada 100 kotak. Ibu kepada dua cahaya mata itu juga bijak memanfaatkan teknologi masa kini untuk mengembangkan dan memperkenalkan perniagaannya menerusi platform media sosial. Media sosial memang sangat bantulah. Saya memang daripada awal saya buat bisnes ni memang saya fokus kepada media sosial. Saya memang banyak guna Instagram untuk promote saya punya bisnes. Dan yang terbaru ni saya start cuba untuk guna TikTok jugalah. Sebab saya rasa memang TikTok memang sangat membantu dalam bisnes ni. Dia macam bila start FYP tu memang kita boleh nampak lalu. Maknanya perbezaan. Nur Dalila yang telah 6 tahun mengusahakan jualan berkenaan turut berhasrat mengembangkan perniagaannya itu ke negeri lain berikutan permintaan yang menggalakkan.